Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akhari Ahnaf bin Osman. Pengenalan. Menurut laman web Mufti Wilayah Persekutuan, fitnah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mengandungi beberapa makna. Antaranya ialah disebutkan oleh Al-Azhar, Ibnu Faris dan Ibnu Mansur bahawa fitnah ini membawa maksud seperti ibtila' atau ujian. Ibnu Atin menambah lagi bahawa asalnya fitnah ini dipergunakan oleh kebanyakan bangsa Arab sebagai ujian. Kemudian penggunaannya juga terkenal bagi menunjukkan makna kufur, pembunuhan serta kebakaran. Dengan itu, fitnah dari segi istilah mempunyai pelbagai jenis maksud sesuai dengan situasi yang digunakan. Secara amnya, fitnah bukanlah fenomena baru dalam masyarakat kita dan telah menjadi permainan masyarakat hari ini. Pada zaman Rasulullah SAW, budaya fitnah ini menjadi perkara kegemaran orang-orang munafik pada masa itu. Oleh itu, tidak hairanlah jika budaya ini menjadi kegemaran masyarakat masa kini. Selain itu, sebarang berita yang diterima perlu dipastikan kesahihannya, kebijaksanaan dan kewarasan fikiran amat penting digunakan bagi memastikan umat Islam tidak terpedaya dengan berita yang berunsurkan fitnah. Di samping itu, banyak pihak yang turut terbabit menyebarkan fitnah sebenarnya tidak mempunyai sebarang kepentingan. Fitnah biasanya disebarkan bertujuan memburukkan individu atau kumpulan. Pada masa yang sama, perbuatan itu dapat menonjolkan dirinya sebagai lebih baik dan lebih layak berbanding orang yang diburukkan itu. Seterusnya, dosa membuat fitnah diklasifikasikan sebagai dosa sesama manusia. Justru itu, dosa itu tidak akan diampunkan Allah, melainkan orang yang difitnah itu memberi keampunan terhadap perbuatan itu. Dipetik dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud tidak masuklah syurga orang yang menyebarkan fitnah. Imam Ghazali dalam bukunya telah menjelaskan bahawa tindakan membocorkan rahsia orang lain dan menjejaskan kehormatannya dengan membocorkan rahsia yang mereka tidak mahu diketahui orang lain dianggap sebagai perbuatan mengadu domba dan fitnah. Justru itu, setiap orang Islam perlu bijak menilai sesuatu berita bagi mengelakkan daripada menerima dan kemudian menyebarkan sesuatu berita berunsurkan fitnah. Objektif pertama kajian ini adalah untuk mengetahui pemahaman terhadap fitnah dan hukumnya dalam agama Islam. Selain itu, pengajian ini juga mengajar kita untuk mengenal pasti cara mengelakkan dari percaya terhadap fitnah tanpa membuat penyelidikan dahulu sebelum percaya. Selain itu, melalui ilmu ini juga kita dapat mengkaji punca yang menjurus ke arah fitnah dan cara-cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi fitnah dan jauh dari fitnah. Di dalam Al-Quran dan hadis sendiri ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud syirik dalam Islam, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemukaran dan kemaksiatan. Termasuk juga iaitu fitnah termasuk juga dalam menyebar berita dusta atau berbohong atau mengada-adakan yang kemudiannya akan merugikan orang yang difitnah itu. Padahal bahaya berbohong dan hukumnya dalam Islam adalah jelas, iaitu haram. Banyak nasihat dan peringatan diberikan akan bahayanya fitnah dan betapa besarnya dosa melakukan pertuduhan palsu terhadap seseorang. Pernyataan atau dakwaan bahawa dosa memfitnah dalam erti kata lain membuat tuduhan palsu terhadap seseorang adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Terdapat dua ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke 191, iaitu yang berbunyi Al-fitnatu asyadu minal qatli. Maksudnya, dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Jadi seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya fitnah. Yang pertama sekali adalah media sosial. Jadi penyebaran fitnah ini sering berlaku di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Fitnah ini berlaku sehingga mendatangkan keburukan kepada masyarakat.
Kebebasan ini yang diberikan telah disalahgunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah seperti fitnah kepada semua orang. Dan seterusnya adalah kekurangan kesedaran diri. Jadi antara faktor yang menyebabkan berlakunya fitnah ini ialah kekurangan kesedaran diri mengenai keburukan apabila melakukan fitnah. Jadi individu tidak sedar bahawa sikap fitnah ini amatlah perkara yang buruk, yang dilarang sekeras-kerasnya oleh semua agama, termasuklah agama Islam. Jadi yang seterusnya adalah internet. Jadi kemudahan internet pada zaman sekarang juga menyebabkan penyebaran fitnah. Contohnya penyebaran dari email dan mesej yang secara berkelompok. Apabila ramai yang berhubung melalui cara ini, oleh itu banyak fitnah disebarkan tanpa mereka memeriksa perkara yang sebenar lah. Fitnah yang tidak sahih akan menyebabkan akan disebarkan serta-merta akan menjadi masalah. Contohnya setengah pihak yang tidak bertanggungjawab membuat suatu fitnah terhadap seseorang melalui internet dan terdapat beberapa individu yang berkongsi posting. Maka terjadilah fitnah yang secara berterusan. Jadi yang terakhir sekali adalah sikap iri hati. Iri hati ini berlaku apabila satu pihak tidak berpuas hati dengan pihak lain sehingga pihak berkenaan mereka-reka fitnah terhadap pihak tersebut. Biasanya perkara ini fitnah ini wujud di kalangan orang yang menjalankan perniagaan. Sebagai contoh, individu atau organisasi yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih berbanding pesaing lain. Taktik fitnah dan hasutan adalah cara bagi mereka mencapai apa yang dikehendaki. Jadi dengan adanya kemudahan media sosial atau internet, mereka mengatasi pesaing-pesaing mereka dengan menyebarkan fitnah dan agenda-agenda tertentu dengan memburukkan perniagaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Fikram bin Muhammad Ridwan. Saya akan bercerita sedikit tentang kesan buruk daripada fitnah. Perbuatan fitnah ini akan menatijahkan pelbagai kesan buruk dan membawa kerosakan yang amat dahsyat ke atas masyarakat dan negara. Antara kesan-kesan daripada fitnah ialah perasaan cemburu yang diakhiri dengan pembunuhan, seperti mana yang berlaku dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Seterusnya, memecahkan perpaduan masyarakat hingga melahirkan golongan yang terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan dengan golongan yang mempertahankan. Ini secara tidak langsung akan menatijahkan perpecahan yang jelas sehingga merugikan umat Islam itu sendiri. Seterusnya, perbuatan fitnah akan menjadikan seseorang itu buta daripada kebenaran dalam menilai sesuatu perkara dari kebenaran yang hakiki. Dan seterusnya, fitnah akan menyebabkan Muslim itu tenggelam dalam konspirasi kufar yang bercita-cita memecah belahkan umat Islam. Seterusnya, orang yang termakan dengan fitnah itu adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai sahabat mereka. Dan akhir sekali, fitnah itu akan menjatuhkan seseorang itu daripada agamanya. Itu saja kesan-kesan buruk dan bahaya fitnah ini. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada anda tentang cara bagaimana untuk kita mengelakkan dari mempercayai dan menyebarkan fitnah. Mengikut panduan Abu Laid Al-Samarkandi, apabila kita didatangkan dengan berita fitnah, kita hendaklah menghadapinya dengan 6 cara yang berikut. Pertama, jangan percaya kerana orang yang memfitnah itu tidak dapat diterima penyaksiannya. Kedua, harus mencegah daripada fitnah itu kerana mencegah kemungkaran itu adalah wajib. Ketiga, kita harus membencinya kerana ia adalah maksiat dan dosa. Keempat, jangan kita bersangka jahat terhadap saudara kita yang difitnah itu kerana buruk sangka terhadap sesama Muslim hukumnya adalah haram.
Kelima, jangan kita selidiki keadaan orang yang difitnah itu sebab Allah melarang menyelidiki kejahatan orang. Dan yang keenam, jika kita tidak menyukai perbuatan orang yang memfitnah itu, maka jangan kita ikuti cakapnya, iaitu jangan memberitahu sesiapa pun segala fitnah yang disebarkan itu. Selain daripada 6 cara tersebut, kita juga boleh mengamalkan sikap tabayun seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukannya kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, kita seharusnya bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan dan mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Semoga dengan apa yang disampaikan ini dapat membuka mata dan hati kita akan bahayanya bahana fitnah kepada umat Islam. Sekian saja dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.